lalu tiba-tiba jadi bergaduh. Kalau dulu bergaduh bab bid'ah saja, bergaduh pasal tahlil, bergaduh pasal selawat selang tarawih, bergaduh pasal yasin malam Jumaat, benda-benda yang tidak membawa perpaduan dan kemajuan pun. Ni hari 10 Muharram semalam kot bubur Ashura pun bergaduh juga. Dah kalau tak suka tak payah makan. Kacau bubur Ashura ni adat, kebiasaan. Adat kalau tak melanggar syarak dibolehkan. Apa masalahnya? Tetapi sekarang sudah pergi sampai ke tahap bergaduh tentang Allah tu di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada pagi ini, seingat saya ini merupakan kali kedua saya hadir ke Surau Al-Ukhuwah Taman UK Bistari. Kali pertama adalah pada bulan Januari, sebelum dari PKP lagi. Dan Alhamdulillah, walaupun masih PKP, kita telah dibenarkan untuk berkuliah secara fizikal. Bila saya rujuk kembali poster yang kali pertama dahulu, tajuknya memahami pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada topik yang pelbagai dalam tajuk tersebut, cuma masing-masing tak ingat. Maklumlah bulan Januari dah masuk bulan 9 dah ujung bulan 8. Jadi kata tuan pengerusi, ikutlah ustaz, pilihlah apa tajuk yang dirasakan sesuai. Jadi masih ada sangkut paut dengan ahli sunnati wal jamaah. Kebetulan ada forum semalam di Masjid Al-Hasanah, Bandar Baru Bangi. Salah satu daripada soalan yang ditanyakan adalah bagaimana kita umat Islam ahli sunnati wal jamaah berinteraksi dengan apa yang dikenali sebagai ayat-ayat yang mutasyabihat. Tapi oleh kerana semalam itu forum dan tajuk itu adalah tajuk yang besar tapi dikombinasikan dengan tajuk yang lain, jadi rasa macam banyak benda lagi yang perlu dihuraikan. Jadi saya terfikir elok kalau pagi ini kita menyentuh tajuk tersebut, bagaimana umat Islam ahli sunnati wal jamaah berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran yang dikenali sebagai mutasyabihat. Mana datang istilah mutasyabihat? Itu daripada ayat Al-Quran sendiri, surah Ali Imran ayat 7. Firman Allah Ta'ala, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Kitab, iaitu Al-Quran. Minhu ayatum muhkamat. Sebahagian daripada Al-Quran itu merupakan ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas, tegas, menerangkan perkara-perkara yang tidak diragui. Hunna ummul kitab. Ayat yang muhkamat inilah induk kepada Al-Quran, yakni yang menjadi rujukan, tonggak yang tidak boleh kita lari daripadanya.
wa ukharu mutasyabihat, dan ada yang lain-lain yang merupakan ayat yang mutasyabihat. Ada tasyabuh, ada kesamaran, ada ketidakjelasan apakah makna daripada ayat-ayat itu. Jadi macam mana? Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min. Maka ada pun orang yang dalam hati-hati mereka itu ada zaigh. Zaigh, bengkok, cenderung kepada sesat. Yang ini kita nak elak. Fayattabi'una ma tashabaha min. Maka mereka akan ikut apa yang samar-samar daripada ayat mutasyabihat ini. Apa dorongan? Ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili. Iaitu mereka ni nak cari fitnah. Fitnah di sini maknanya apa? Iaitu pergaduhan, perbalahan, polemik, persengketaan. Itu maksudnya. Bukan fitnah makna tuduhan palsu. Wa ibtigha ta'wili, kerana mereka nak cari juga takwil kepada ayat mutasyabihat itu. Nanti takwil ini penting untuk kita huraikan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang tahu takwil daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih, dan orang-orang yang mendalam ilmu mereka berkata kami beriman dengannya. Kenapa? Kullun min indi rabbina, semua pun daripada sisi Allah juga, daripada Tuhan kami juga. Yang muhkamat daripada Allah kita beriman, yang mutasyabihat juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita beriman. Itu ikut satu bacaan. Ikut satu qiraat lagi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang tahu takwil daripada ayat-ayat mutasyabihat ini kecuali Allah. Dia tak berhenti di situ, dia sambung lagi. Dan orang-orang yang mendalam ilmu. Orang yang mendalam ilmu pun kalau ikut qiraat ini, mereka tahu makna daripada ayat mutasyabihat. Tapi ikut mana pun, yaquluna amanna bih, mereka berkata kami beriman dengannya. Jadi tentulah kita nak ikut jalan orang-orang yang mendalam ilmunya, kerana itu yang sebalik daripada orang yang hatinya bengkok, cenderung kepada sesat. Baik. Maka di zaman ini ada satu golongan. Kalau kita nak sebut nama, sekali orang kata ustaz engkau ni kalau dia ceramah aja, asal duduk zikir itulah, tak payah sebutlah. Kita nak tahu apa yang dia bawa adalah, kata dia, dalam akidah kita ikut akidah salaf. Ya, ini betul, yang dia cakap itu betul. Bukan akidah saja. Dalam syariat, dalam akhlak, dalam kebersihan hati dan sebagainya, pasti kita itu mau ikut kepada salaf. Salaf dalam konteks ini bermakna generasi awal umat Islam. Jadi takkan tak nak ikut, ini anak-anak murid Nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Alangkan anak murid ulama besar pun kita rasa kita rasa galat kalau kita tak mengaji dengan dia, tak ikut pegangan dan fatwa dia. Pasal dia dulu mengaji dengan ulama besar. Ini yang mengaji dengan Nabi SAW, sahabat Nabi. Kemudian yang menjadi murid kepada sahabat iaitu tabi'in. Kemudian orang yang sempat mengaji dengan anak murid sahabat Nabi namanya tabi'in. Ini secara asas bila kita maksudkan, bila sebut salaf, mereka lah yang kita maksudkan. Maka bila golongan ini berkata dalam akidah kita berpegang dengan akidah salaf, daripada sudut itu kita tidak ada masalah, kita setuju seia sekata. Cuma ada sudah rasa ragu-ragu apabila dia mengatakan, oleh itu kami tidak berpegang dengan akidah Asy'ariyah. Kami lebih selesa dengan salaf. Kalau ustaz nak ikut Asy'ariyah, itu ustaz punya pasal. Itu yang lembut sikit lah. Yang kasar lagi dia kata Asy'ariyah ni sesat. Ahli bid'ah wad-dalal, ya, ahli bid'ah, orang yang buat bid'ah dan juga kesesatan. Yang parah lagi sampai ada yang mengkafirkan Asy'ariyah. Ni yang lembut sikit, ya, dia kata ustaz nak ikut Asy'ariyah, itu ustaz punya pasal. Adapun kami selesa berpegang dengan pegangan salaf. Itu kita dah rasa pelik. Sebab apa? Sebab adakah akidah Asy'ariyah berbeza dengan akidah salaf? Pendekatan ia mungkin. Kerana pendekatan dalam mempertahankan agama boleh berbeza mengikut cabaran zaman. Bahkan pendekatan dalam fiqh juga boleh berbeza mengikut apa yang ada pada zaman tersebut. Tapi akidah dari segi intipati tak akan boleh berbeza. Bukan kata daripada zaman salaf,
Bahkan akidah yang sahihah, akidah yang sebenar, itulah akidah yang dipegang oleh orang-orang Islam daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, tak berubah akidah itu hingga hari kiamat. Maka bila dia kata macam itu, memberi seolah-olahnya Asy'ariyah ini berbeza akidah dengan salaf. Itu dia punya message dia. Subliminal message dia begitu. Sedangkan kalau kita perhatikan, misalnya dalam bab ayat mutasyabihat, dia menganggap Asy'ariyah ini tidak ikut pegangan salaf. Kenapa? Kerana dalam ayat-ayat mutasyabihat kata mereka, salaf tidak takwil. Sedangkan Asy'ariyah takwil. Ya, ayat-ayat mutasyabihat ini mereka takwil, salaf tidak takwil. Maka kita katakan, apa yang kamu maksudkan dengan takwil di situ? Dia kena jelas dahulu. Kerana kalau dia tak jelas makna takwil di situ, dia akan keliru dengan statement salaf tidak takwil. Salaf tidak takwil ada betulnya dan ada perincian. Salaf tidak takwil, takwil makna yang pertama adalah tafsir. Ya, misalnya dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda dalam bentuk doa, Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah, engkau berilah dia, iaitu siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, berilah dia ni faham dalam urusan agama. Ya. Wa allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada dia tafsir. Jadi yang dimaksudkan di situ adakah tafsir? Salaf tidak tafsir ayat-ayat mutasyabihat. Misal, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Rahman di atas arasy, dia istiwa. Adakah istiwa itu dia tafsirkan? Kalau kita lihat pendirian antara ulama salaf yang kemudian sikit daripada generasi tabi'in, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau sampai berkata, was-su'alu anhu bid'ah. Tanya sahaja tentang bagaimana istiwa itu dianggap bid'ah yang tidak baik. Jangankan nak tafsir, ya, tanya sahaja sudah dimarahi oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi kalau tidak takwil di situ dengan makna tidak tafsir, maka itu secara umumnya ada kebenaran. Kerana apa? Kerana banyak instance ayat-ayat mutasyabihat, pendirian salaf adalah tafwid, serah kepada Allah, tak dibebani untuk kita gali. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada yang tahu takwil, tafsir daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah. Habis kita nak susah-susah buat apa? Serah kepada Allah dengan keyakinan pastilah makna itu makna yang layak dengan Allah. Maka kalau orang itu kata tentang istiwa, misalnya dia kata istawa, istiwaan yaliqu bihi jalla jalaluh, istiwa yang layak dengan Allah Ta'ala, maka itu pegangan yang betul dengan akidah salaf. Atau dia berkata saya beriman dengan istiwa itu sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki, masih lagi tidak lari daripada pegangan salaf. Cuma masalahnya, ada orang dia ambil bentuk ayat yang sama, dia pasang dengan pegangan yang batil. Misalnya istawa di situ dia kata saya beriman dengan Al-Quran, bagus, alhamdulillah, maka saya percaya bahawa Allah duduk atas arasy dengan yang layak dengan Allah Ta'ala. Salah mana yang kata istawa maknanya duduk? Jadi kita kena faham di situ, bila dia kata duduk, dia telah termasuk di dalam ayat tadi. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ. Adapun orang yang hati dia bengkok, cenderung kepada sesat, maka dia akan ikut yang sama-sama. Sebab istawa ni salah satu maknanya duduk. Jadi ada waham, ada gambaran kalau guna istawa, duduk. Dia pergi ikut yang itu, yang sama-sama tu. Kenapa? Ibtigha' al-fitnah, nak cari gaduh. Selama ni umat Islam berpegang bahawa Allah tidak serupa dengan makhluk. Kita beriman dengan istiwa, yang kita serah makna itu layak kepada Allah Ta'ala. Atau ada satu pendekatan lagi yang nanti kita akan terangkan, lalu tiba-tiba jadi bergaduh. Kalau dulu bergaduh bab bid'ah saja, bergaduh pasal tahlil, bergaduh pasal selawat selang tarawih, bergaduh pasal yasin malam Jumaat, benda-benda yang tidak membawa perpaduan dan kemajuan pun. Ni hari 10 Muharram semalam kot bubur Ashura pun bergaduh juga. Dah kalau tak suka tak payah makan. Kacau bubur Ashura ni adat, kebiasaan. Adat kalau tak melanggar syarak dibolehkan. Apa masalahnya? Ya.
Tetapi sekarang sudah pergi sampai ke tahap bergaduh tentang Allah tu di mana. Aina Allah, kita mengaji yang tok guru kita, Allah Tuhan tidak berhajat pada tempat. Maka bila tanya aina Allah, Allah di mana? Allah tidak di mana-mana. Sebab di mana-mana itu makhluk. Tempat itu makhluk. Oh, salah. Kamu dah menolak Al-Quran, kata dia. Jadi dia menganggap bila kita mengatakan istawa itu, kita katakan serah kepada Allah, dianggap taktil, mensia-siakan. Itu beza ya. Kita ambil kefahaman dahulu. Kita buang salah sangka kononnya Asy'ariyah, umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah taktil, mensiakan ayat Quran, itu tidak betul. Ya. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah menisbatkan apa yang Quran isbatkan. Quran kata dak istiwa, kata, maka kita kena isbatkan istiwa. Beza antara kita dan mereka adalah dalam memahami makna istiwa. Mereka mengatakan, mereka isbat makna yang zahir, kaifiat serah kepada Allah. Makna zahir daripada istawa, kata dia, duduk. Maka kita kena beriman Allah duduk atas arasy. Tapi cara Allah duduk serah pada Allah, tu cara duduk yang layak dengan Allah. Dia tak perasankah bahawa kalimah duduk dengan makna yang zahir itu telah tidak layak dengan Allah? Tidakkah duduk dengan makna yang zahir berarti memberatkan jasad pada bahagian punggung? Ustaz yang kata macam tu, ustaz yang bayangkan sama macam makhluk. Ya, kita tidak bayangkan sama macam makhluk. Kita cuma nak terangkan, bila kamu kata makna istawa itu dengan makna duduk, makna itu tidak sesuai dengan Allah. Kerana duduk makna yang zahirnya begitu. Bukan kita bayangkan Allah duduk. Bahkan kita mengatakan istiwa itu istiwa yang layak dengan Allah. Ya. Jadi pendekatan Ahli Sunnah wal Jamaah, salaf dan khalaf, ada dua. Dan kedua-duanya itu satu bentuk takwil sebenarnya. Baik. Kita fokus pada makna takwil yang pertama dahulu. Takwil yang pertama maknanya tafsir. Kalau dengan makna tafsir, sebahagian besar salaf tidak tafsir. Betul lah, tak takwil. Habis dia buat apa? Dia tafwid. Dia serah makna itu dengan keyakinan pastilah makna itu layak dengan Allah. Nasullaha fa nasiyahum. Mereka lupa akan Allah, lalu Allah lupa akan mereka. Apa makna zahir lupa? Tak ingat. Maka adakah layak Allah tak ingat makhluk dia? Tak ingat itu sifat kekurangan. Maka automatik dengan ayat muhkamat kita tahu bahawa itu bukan makna di situ. Maka kita isbatkan nasiyah di situ, tapi maknanya makna yang layak dengan Allah Ta'ala. Maka para ulama mentafsirkan makna yang layak itu, yang sesuai dari segi bahasa dan akidah, adalah Allah tidak peduli kepada mereka. Allah biar mereka. Jadi itu makna takwil yang pertama. Makna takwil yang kedua adalah mengalihkan sesuatu lafaz daripada makna yang zahir, yang segera datang dalam otak seseorang bila disebut lafaz itu, dialih kepada makna lain. Kenapa alih? Kerana ada dalil, ada petunjuk bahawa kena alih. Contoh, kita ambil bahasa Arab semata-mata, belum bahasa Al-Quran lagi. Orang Arab kata ra'aitu asadan. Kalau kita ni faham bahasa Arab, asad maknanya singa. Saya telah melihat singa. Maka apa yang datang dalam otak kita? Satu binatang yang makruf. Singa itu bagaimana? Itu makna zahir yang cepat datang dalam otak kita. Tapi kalau orang Arab itu berkata ra'aitu asadan yakhtubu alal minbar, saya telah melihat seekor singa sedang berkhutbah di atas mimbar. Adakah boleh kita faham binatang? Adakah singa dalam bentuk binatang berkhutbah di atas mimbar? Otomatik perkataan berkhutbah atas mimbar itu menjadi dalil bahawa makna yang zahir tidak dikehendaki. Kerana tak sesuai dengan sambungan dia itu. Maka dipahami di situ bahawa yang berkhutbah atas mimbar itu manusia. Kenapa dikata asad? Ada ciri-ciri singa lah. Mungkin dia berkhutbah itu ya berapi-rapi, berani. Ya, yang sana tak betul dia tegur, yang sini tak betul pun dia marah misalnya. Macam singa betul. Ataupun kadang-kadang orang yang apa nak istilahnya ya, kalau dia diajak minum dengan kawan-kawan, jom mengetih di kedai mamak, dia kata tunggu saat, singa tak tidur lagi. Singa apa agaknya tak tidur lagi tu? Takkan kita nak faham binatang juga. Ini istilahnya suami yang solehah, masya-Allah. Kita selalu dengar istilah isteri yang solehah. Tapi kalau suami nak keluar minum dapat izin isteri itu kira solehah lah. Okay. Jadi istilah singa itu dah dilarikan. Dalam Al-Quran ada instances yang mana perkataan itu bila dinisbahkan kepada Allah, maka makna yang zahir jadi tak sesuai. Macam tadilah, lupa. Dinisbah pada Allah.
Siapa yang nak bagi hutang pada Allah, nanti Allah bayar balik. Makna zahir pada hutang, makna milik tu milik kita. Orang tu ambil hutang, nanti dia kena bayar. Adakah Allah begitu juga? Kan tak boleh. Juga wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama dengan kamu di mana kamu berada. Bersama dari segi zahir, bersama dengan zat. Kita bersama dalam surau, maknanya secara fizikal. Tapi kalau kita kata ramai lagi yang bersama dengan kita, ada nampak di sini 63 mata dalam live ini, itu bersama secara metaforikal. Sebab kalau yang zahirnya adalah fizikal, adakah itu layak dengan Allah? Allah secara fizikal, secara zat Allah itu berada dengan kita kerana berdasarkan ayat Quran? Tak boleh. Memang berdasarkan ayat Quran, tapi makna itu tidak berdasarkan kepada yang muhkamat. Muhkamat itu juga ayat Quran. Bahkan itulah ummul kitab yang menjadi induk rujukan. Baik. Jadi kalau begitu, dengan takwil makna yang kedua, mengalihkan makna, kedua-dua buat. Salaf buat, khalaf juga buat. Khalaf ni makna yang kemudian. Ada orang sangka kami ikut salaf, tak ikut khalaf. Habis ilmu salaf kamu dapat daripada mana? Jangan terlampau berangan-angan sangat. Ya, kamu kata kami ikut salaf, salaf mana yang kamu jumpa? Pernah mengaji dengan tabi'in? Tak pernah. Dengan tabi'in tak pernah. Dengan sahabat tak pernah. Jadi dia cuba nak shortcut. Dia potong sanad ilmu tu, padahal tidak dapat ilmu daripada Nabi SAW kepada kita kecuali melalui khalaf. Ya, hidup zaman kita yang kita dapat ilmu. Cuma kita pastikan khalaf itu ambil ilmu daripada khalaf sebelumnya, bersambung khalaf sampai kepada salaf, sampai kepada Nabi SAW. Itu saja kita nak pastikan. Nak ambil ilmu daripada salaf itu angan-angan kosong. Sebab kita tidak hidup sezaman dengan mereka. Cuma salaf takwil alih secara umum. Dia panggil takwil ijmali. Ya, iaitu salaf kata makna yang tak layak dengan Allah tu dinafikan. Ya, tak ada salaf yang memaknakan istawa sebagai duduk misalnya, atau yadullah tu sebagai anggota badan, tak ada. Bahkan ada sebahagian daripada golongan ini, dia sendiri pun malu Allah dengan pegangan dia. Dia kata, saya tak kata Allah bertempat, cuma saya pegang sebagaimana Quran kata Allah duduk atas arsy. Kan confuse kita. Ya, saya tak kata Allah bertempat, cuma saya pegang macam Quran kata Allah di langit. Habis langit itu bukan tempat. Ya. Saya tak berkata Allah beranggota badan, saya hanya kata Allah ada tangan. Kalau kamu tak kata Allah beranggota badan, alhamdulillah. Sebab tak mestinya orang kata tangan Allah itu dia menyeleweng, tidak. Contoh ya, supaya kita faham. Saya usaha dah, Ustaz. Habis usaha dah. Tapi yalah, segalanya di tangan Allah. Tercanggah tak dengan akidah? Kita faham konteks dia. Bila dia kata segalanya di tangan Allah, dia tak masukkan anggota badan. Jadi kalau betul dia berpegang ya, bahawa yadun yang dimaksudkan itu bukanlah anggota badan, alhamdulillah, makna sama. Masalahnya dia beranggapan yadun itu dengan satu bentuk yang tak sama dengan tangan makhluk itu saja, tapi masih dengan dikata jarihah, anggota. Jadi tak selesai masalah di situ. Kalau nak kira tangan tak sama tangan kita dengan tangan kita pun tak sama. Boleh letak tangan sebelah kawan-kawan, tengok, tak sama. Lagi kalau kawan kita negro misalnya, atau kawan kita Mak Saleh, lain betul. Letak sebelah tangan monyet, lagi lain. Tapi masalahnya dalam bentuk anggota badan. Kalau dia boleh kata yadun yang kami iman bukan anggota badan, alhamdulillah, sama kita. Kita tidak menafikan yadun, cuma kita menafikan makna yadun yang tidak layak dengan Allah. Jadi sama ada kamu nak serah kepada Allah bulat-bulat, makna yang sebenar, itu maknanya takwil secara umum. Alih tapi kepada makna yang serah pada Allah. Atau takwil secara tafsil, secara diperincikan, iaitu misalnya yadullah diterjemahkan sebagai kudratullah. Kekuatan Allah, kekuasaan Allah, dan itu dari segi bahasa memang ditanggung. Bahasa terima makna macam itu, dan dari segi akidah tidak bercanggah. Kalau kita kata yadullahi fawqa aydihim, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka, tak ada masalah. Macam istawa, ada setengah yang mentafsirkan istawa sebagai istaula. Istawa ala ay istaula ala, menguasai arasy. Ada tak makna istaula dalam perkataan bahasa Arab? Istawa itu maknanya istaula? Ada. Pastikah ayat Quran di situ maksudnya istaula? Tak pasti. Sebab Allah tak sebut begitu. Cuma itu salah satu kemungkinan yang tidak bercanggah dengan akidah. Kerana bila dikatakan Allah menguasai arasy,
ada masalah akidah tak di situ? Tak ada. Bila dia katakan Allah bertempat atas arasy, itu sudah ada masalah akidah. Ya, baik. Dan ketujuh dah ya. Katanya sampai 7 suku kalau maghrib itu senang, sampai isyak kena berhenti, SOP-nya begitu. Baik. Jadi saya nak tunjukkan apa yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, kemudian kita bawa contoh bahawa salaf pun ada yang takwil secara tafsil. Sebab kita nak tolak. Mereka kata salaf tak takwil tu banyak yang tak tepat. Pertama, tak takwil di situ maknanya tidak tafsir. Mereka tafsir. Mereka kata istawa maknanya bersemayam maknanya duduk. Ataupun dia kata yadun maknanya tangan, sak maknanya betis, wajhun maknanya muka. Itu sudah tafsir. Apa kata Imam Qurtubi rahimahullah taala tentang ayat tadi? Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wili. Kata Imam Qurtubi, berkata guru kami Abul Abbas rahmatullah alaih, yang mengikut ayat mutasyabihat ini tak sunyi, maknanya sama ada beberapa golongan saja. Pertama, dia ikut itu, dia kumpul ayat mutasyabihat, dia ni nak bagi orang ragu dengan Quran, nak bagi orang jadi sesat. Dia sengaja kumpul ayat-ayat ni, dia tengok kalau Al-Quran betul takkan ada ayat macam ni. Ayat ni bercangkah. Dia nak bagi orang ragu-ragu. Mungkin golongan etis, mungkin golongan Syiah yang hulu, ya, Syiah Qaramitah, dia nak menolakkan Quran tu, dia kumpul ayat mutasyabihat dan dia kata Quran tak betul. Golongan yang kedua, yang popular di zaman kita ini, dia mencari untuk meyakini zahir daripada ayat mutasyabihat sebagaimana yang dilakukan oleh golongan Mujassimah, golongan yang membayangkan Allah itu berjisim, yang mana mereka mengumpulkan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, yang mana zahirnya menunjukkan kepada jisim. Zahir yadun, tangan, jisim. Zahir wajah, muka, jisim. Zahir sak, betis, jisim. Ya. Lalu mereka kumpul ini semua, lalu mereka berkeyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu jisim yang dijisimkan, satu bentuk yang dibentukkan, yang mempunyai muka, mata, tangan, lambung, kaki, jari, dan maha suci Allah daripada yang demikian itu. Ini kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, exactly yang dilakukan oleh segolongan umat Islam sekarang. Maka ini yang termasuk dalam orang yang ikut ayat mutasyabihat dalam keadaan hatinya bengkok, cenderung kepada sesat. Baik, laju-laju saja ya. Salaf tidak takwil daripada satu sudut, betul ya, dalam banyak instance salaf serah kepada Allah, tidak tafsir tapi tafwid, serah kepada Allah. Tapi ada instances, ada beberapa tempat salaf juga takwil dengan makna, meletakkan makna tertentu yang ada dalam bahasa dan tidak bercanggah dengan syarak. Jadi kalau begitu, apa yang Asy'ariyah buat contoh daripada salaf. Sebab kita nak menolak dakwaan kononnya salaf lain, Asy'ariyah lain. Contoh takwil spesifik yang dibuat oleh golongan salaf, iaitu tafsir fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dalam Al-Quran kalau kita terjemah, di mana kamu menghadap maka di situ ada muka Allah. Kalau nak terjemah macam tu. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Sayyidina bin Abbas ni salaf yang paling salaf, sahabat Nabi. Nak cari salaf mana lagi? Kata beliau, kiblah. Yang dimaksudkan dengan wajah di situ kiblat. Manapun kamu timur ke barat, kalau kamu sembahyang menghadap kiblat. Bayangkan, wajah ditakwil, ditafsir dengan makna kiblat. Sebab itu yang sesuai dengan konteks ayat. Bila ditanya lagi Sayyidina bin Abbas, kenapa banyak nama Sayyidina bin Abbas? Ini berkat daripada doa Nabi SAW. Kan Nabi doakan agar diajarkan kepada Sayyidina bin Abbas ni tafsir. Jadi bab tafsir beliau rujukan besar umat Islam. Bila ditanya tentang ayat wa yauma yukshafu an saq, kalau terjemah secara zahir, dan hari yang disingkapkan betis. Bayang ya, ada golongan ini, tak payah sebut nama, dia kata memang Allah ada betis. Dia di akhirat nanti Allah singkap betis dia. Macam mana? Boleh bayang singkap betis? Kalau kita tengok cerita-cerita zaman-zaman dulu, kalau orang nak hitchhike, lelaki lambat dapat. Perempuan kalau dia hitchhike, dia selak betis dia. Jadi kereta berhenti, nampak betis dia cantik. Lelaki cuba hitchhike selak betis, lagi laju orang langgar terus.
Mana boleh salat betis makna macam itu? Maka Sayyidina bin Abbas mengatakan yang dimaksudkan dengan salat betis itu adalah syiddah, kedahsyatan, kucak-kacirnya hari kiamat tu. Kerana memang istilah itu ada dalam bahasa Melayu pun ada. Punya takut dia angkat kain tu pun. Padahal pakai seluar. Apa cerita angkat kain? Angkat kain tu nak tunjuknya keadaan yang genting. Sebab biasanya kalau orang pakai kain genting, anjing lah nak kejar, tak genting sangat lah. Nak pergi surau, jalan kaki, anjing nak kejar, angkat kain lah lagi. Jadi istilah yukshafu an-sak ini kata Sayyidina bin Abbas tak boleh dipahami dengan makna zahir, maknanya adalah kedahsyatan hari kiamat. Iaitu diikuti oleh ulama-ulama yang lain, ulama-ulama tafsir seperti Imam Mujahid, Imam Sa'id bin Jubair, Imam Qutadah dan lainnya. Firman Allah Ta'ala, "Was-sama'u banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un." Dan langit itu kami bina. Kalau nak terjemah dengan zahir apa? Dengan tangan-tangan kami. Jadi tengok dalam satu ayat Allah ada satu tangan. Tengok dalam ayat yang lain Allah ada dua tangan. Tengok ayat yang lain pula Allah tu ada banyak tangan. Itu macam mana? Itu kita kata kalau pendekatan itu zahiriyah dalam ayat mutasyabihat akan jadi bercanggah satu sama lain. Itu yang saya tengok satu ceramah. Dia pegang Allah tu atas langit. Sebab Ar-Rahman al-Arsh istawa. Arash di langit, maka Allah atas arash, Allah di langit. Jadi bila ditanya, kan 1/3 malam, ada hadis mengatakan Allah turun ke langit dunia. Kita ahli sunnah wal jamaah senang. Sebab istawa itu tidak dimaknakan dengan makna bertempat. Dan juga turun ke langit dunia itu turun yang layak dengan Allah, tidak bermakna turun atas ke bawah itu tidak layak dengan Allah. Jadi selesai. Tapi bila dia pegang akidah yang bid'ah makna bukan daripada Allah Ta'ala, "Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalaulah sesuatu itu bukan daripada Allah, nescaya mereka dapati ikhtilaf, perbezaan, percanggahan yang banyak. Jadi satu dia kata Allah di atas arash. Kedua dia faham hadis itu makna zahir. Allah turun ke langit dunia 1/3 malam. Jadi orang tanya mana satu sebenarnya? Allah datang arash ke Allah di langit dunia? Dia kata masa Allah turun ke langit dunia itu arash kosong lah sekejap. Sekejap Allah naik adil, arash tu adalah Allah di situ. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis 1/3 malam tu bila? 1/3 malam adalah setiap detik di tempat yang berbeza. Sekarang kita sedang bercakap ni ada tempat yang sedang 1/3 malam. Kamu faham secara zahir memang bercanggah. Maknanya Allah sentiasa di langit dunia. Bila sentiasa di langit dunia, mana ada cerita turun? Mana ada cerita duduk atas arash? Sebab itu tidak boleh difahami dengan makna yang zahir. Maka di sini aidin diterjemahkan oleh Sayyidina bin Abbas salaf dengan makna kekuatan. Dengan kekuasaan Allah, Allah binakan langit ini. Kemudian firman Allah Ta'ala, "Fal yawma nansahum kama nasu liqa yaumihim hadza." Pada hari ini kami lupakan mereka sebagaimana mereka lupa untuk berjumpa dengan hari ini. Maka Sayyidina bin Abbas mengatakan yang dikatakan lupa dalam ayat ini adalah at-tarku. Allah tinggal, Allah tak peduli dia. Orang lain Allah bagi rahmat masuk syurga, depa ni Allah tinggal macam tu masuk neraka. Sesuai tak dengan akidah? Sesuai. Tapi kalau Allah lupa, kita yang lupa selalu. Bang nanti balik surau beli apa? Sampai rumah tak lupa. Sebab abang tadi khusyuk dengan kuliah jadi lupa habis bab-bab dunia. Itu alasan dia. Yang dengan kita logik. Ada 5 minit lagi. Kemudian cuba tengok Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ulama salaf yang mereka suka nisbahkan diri mereka, kononnya mereka ikut Imam Ahmad. Imam Ahmad ulama salaf. Ya betul. Cuba lihat ketika mentafsirkan ayat Al-Quran yang mana diceritakan tentang apa yang dikatakan sebagai wajah rabbuka. Dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Datanglah Tuhan kamu. Datang ni mana apa? Macam saya tadi datang daripada tempat saya duduk, saya datang ke surau sebab nak ni. Adakah datang macam tu juga Allah? Allah datang berbaris-baris dengan malaikat macam itu? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ai jaa sawabuhu, datanglah balasan pahala dan segala daripada Allah Ta'ala, bukan zat Allah datang, tidak. Itu ulama salaf. Dan Al-Imam Al-Bahaqi menakalkan daripada ulama yang masyhur dalam bidang hadis
iaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bahawa makna ad-dhahak dalam setengah hadis dikatakan Allah ketawa. Dhahak. Adakah ketawa dengan makna zahir macam kita ni? Ketawa. Jadi maka ada mereka beriman macam itu. Allah ketawa yang layak dengan Allah pula. Kamu dah maknakan dengan makna yang zahir. Kalau kita kata macam ni, Allah lahirkan anak tapi dengan cara yang layak dengan Allah, boleh tak? Allah melahirkan anak tapi cara Allah lahirkan anak tu yang layak dengan Allah lah. Tak boleh. Sebab lahirkan anak tu sudah tidak layak dengan Allah. Ketawa dengan makna yang zahir itu sudah tidak layak dengan Allah. Jadi kalau kamu kata kami beriman ada yang namanya ketawa tapi makna yang layak dengan Allah, tu okey. Tapi kalau kamu dah kata makna yang zahir, kemudian barulah kamu kata layak dengan Allah, itu sudah tidak menyelesaikan masalah. Imam Bukhari sendiri memahami ad-dhahak di situ dengan makna rahmat. Allah merahmati. Dhahika di situ makna Allah merahmati. Dua lagi. Dia tajuk akidah ni, kuliah subuh ni dia berat. Ya? Tajuk akidah berat, kuliah subuh tu pun suasana yang nyaman, maka mata jadi berat. Itu masalah dia. Ya. Tak apa, yang mana yang terberat mata nanti boleh follow balik live ya. Berkata Al-Imam Sufyanus Tsauri rahimahullah taala, ulama salaf, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah berserta dengan kamu di mana kamu berada, ai bi ilmihi. Yang dimaksudkan bukan dengan zat Allah. Padahal zat itu yang zahir. Maknanya adalah ilmu Allah. Di mana kita berada jangan sangka Allah tak tahu. Kita tutup pintu, tutup lampu, ya. Off apa semua CCTV, jangan sangka Allah tak tahu. Aina ma kuntum, di mana pun kamu berserta dengan ilmu Allah. Boleh juga dimaknakan dengan kudrah Allah. Di mana saja kita berada, tak keluar daripada kudrah Allah. Dan daripada Sayyidina Ibn Abbas yang terakhir, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kita baca selalu ayat kursi. Dan itu sunnah ya, baca ayat kursi lepas mayang ni sunnah. Sebab antara kita dan syurga, kata Nabi SAW, kalau amal ayat kursi lepas solat ni adalah mati je. Yang memisahkan antara kita dan syurga adalah mati. Kerana besar tu fadilat. Dalam ayat kursi ada wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kalau ditanya kepada golongan ini, dia kata kursi itu tempat Allah letak kaki. Jadi Allah duduk atas aras. Kita kalau duduk atas kursi ni, oh alhamdulillah sini ada tempat taruh kaki. Ni kursi lah ni kalau ikut dia. Orang kata berat nanang. Mengingat Allah Ta'ala macam gemuk, mengoh buah kaki atas kursi. Berat. Apa kata ulama salaf? Kata Sayyidina Allah bin Abbas, wasi'a kursiyyuhus sama, kursi di situ maksudnya ilmuhu. Ilmu Allah meliputi langit dan bumi. Ni ulama salaf sendiri takwil. Jadi jangan kita terpedaya dan terpesona dengan slogan palsu, kononnya kami ikut salah tidak takwil. Salah tidak takwil itu ada tempatnya, maknanya salah tidak tafsir, serah makna pada Allah. Yang dia buat tu exactly yang Quran larang, dia tafsir dengan makna yang tidak layak dengan Allah. Cari gaduh, cari berbalah, kononnya itulah satu-satunya tafsir yang betul. Wallahu alam. Setakat itu saya harap membantu kita itu berdepan dengan fitnah yang berlaku di zaman kita ini, yang mana dahulu tak berlaku. Saya ingat 20-30 tahun dahulu orang tak bincang benda-benda macam ni. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.